4.4 nisbah kadar dan kadaran. Jika PQ, QR cari nisbah PQR. Okey, sekarang macam ni. P kepada Q sama dengan 7 kepada 3. Sekarang dia bagi Q kepada R pula. Q kepada R sama dengan 3, 5. Jadi, untuk PQR kita kena susun. PQR. PQ sama dengan 7, 3. PQ sama dengan 7, 3. QR sama dengan 3, 5. 3 ni dah sama. Bila sama boleh direct tulis. So, ni 5, ni 7. Maka PQR sama dengan 7, 3, 5. Benda ni boleh direct turun hanya kalau sama. Kalau dua ni sama, baru boleh direct turun. Kalau tak sama, tak boleh main turun macam ni. Okey. Contoh 10 di sudut bacaan kelas 1 jujur. Nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan adalah 2, 5. Senang kita buat huruf lah. Okey, buku cerita kepada buku rujukan adalah 2 kepada 5. Nisbah bilangan buku rujukan kepada majalah ialah 3, 2. Dia kata buku rujukan kepada majalah, kita bagi M, ialah 3, 2. Cari nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan kepada bilangan majalah. Dia nak nisbah 3. Dia nak 3. Macam mana kita nak buat? Kita kena susun lah. Dia kata buku cerita kepada buku rujukan kepada bilangan majalah. Buku cerita kepada buku rujukan 2 kepada 5. Buku rujukan kepada majalah 3 kepada 2. Sekarang bila kita nak turun bawah, kita kena sama dua-dua ni. Macam mana nak samakan tengah ni? Tengok. 5 dengan 3, kalau dia macam sama cara kita nak samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? 3 dengan 5 ni kita boleh jadikan 15. Di mana sini kalau kita darab 3, 5 ni akan dapat 15. Bawah ni kalau darab 5, yang ni akan dapat 15. Bila buat macam ni, 2 darab 3 dapat 6. 5 darab 3, 15. Yang ni 5 darab 3, 15. 2 darab 5 dapat 10. Jadi kita dapat 6, 15, 10. Ini adalah dia punya nisbah. Di mana cara dia tengah ni kena sama, baru kita boleh turunkan dia. Okey. Lebih kurang samalah konsep macam ni. Dia buat macam ni, dia samakan tengah ni. Maka XYZ sama dengan 6, 15, 10, iaitu nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah ialah 6 kepada 15 kepada 10. Contoh 11. Ibu Nurin mencuba resepi menggunakan roti dengan mencampurkan tepung dengan air. Nisbah tepung kepada air adalah 5 kepada 3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung, berapakah jisim air dalam gram yang diperlukan? Okey, dia macam ni tengok Tepung kepada air. 5 kepada 3 ni adalah tepung kepada air. Lepas tu Ibu Nurin ada 480 gram tepung. Tengok ni tepung. Bawah ni air, betul? Jadi yang ni tengah cakap pasal tepung, sini pun tepung. Di mana okey, ni dia punya nisbah, ni gram, ni pun gram. Air adalah, tak tahu, kita bagi X. Okey, jadi ada dua cara lah. Tengok, kalau daripada sini, tengok, ni tepung, ni pun air, ni pun air. Okey. Ataupun dia asalkan sama, tepung dengan tepung, air dengan air. Kalau kita nak buat air dengan air, okey, tengok. 5 kepada 3, tengok 5 dia tepung kepada air. Tepung ni adalah 5, air adalah 3. Bila 480 gram tepung, air ni tak tahu, kita bagi dia X. 5 per 805
per 480 sama dengan 3 per X pun boleh. Dia asalkan dia punya gang. Macam ni, 5 ni adalah tepung. Ni tepung, ni dia punya air. Yang ni tepung, dia punya air. Tepung, ni tepung, ni tepung. Ni air, ni air. Di mana dia mesti bandingkan benda yang sama. Dia dan masih akan dapat jawapan yang sama. Tengok ini. Kita tengok ini. 5 per 3 sama dengan 480 per X. Jadi sekarang ni tengok 5 darab berapa dapat 480? 480 bahagi dengan 5 dapat 96. Jadi kita tahu 5 darab 96 dapat 480. 3 nak pergi X, 3 pun kena darab dengan 96. X sama dengan 96 darab 3, kita dapat 288. Okay. Macam mana kalau yang ni? 5 per 480 sama dengan yang ni. Sekarang 5 pergi 3, yang ni pergi X. So yang ni susah nak darab. Darat kan? Kita boleh darab silang. Okay, kalau darab silang, 5 darab X dapat 5X. Sama dengan 480 darab 3. Okay, nampak darab silang. X sama dengan 480 darab 3 bahagi 5. Kita dapat 480 darab dengan 3 bahagi dengan 5. Kita dapat 288. Yang ni pun boleh juga nak buat konsep macam ni. 5 per 480 sama dengan 3 per X. Macam mana 5 nak pergi 3? 5 nak pergi 3, maksudnya 3 kena bahagi 5. Darab dengan 3 per 5. 5 darab 3 per 5 darab dapat 3. Kalau atas darab 3 per 5, bawah pun kena darab 3 per 5. 480 darab 3 per 5 kita dapat 480 darab dengan 3 per 5. Kita dapat 288. So still jawapan dia sama. Bila buat ni tak semestinya memang kena yang ni. Kalau yang ni pun boleh asalkan dia gang dia. Tengok ni tepung dengan tepung, air dengan air. Kalau yang ni dia tepung dengan tepung, tapi tepung ni bandingkan dengan air yang ni. Yang ni bandingkan dengan yang ni. Dia mesti gang yang sama. Contoh 12, dalam satu projek membina bangsal basikal murid di sebuah sekolah. Nisbah yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah, syarikat Buku Jaya dan PIBG adalah ada 3, pengusaha kantin, syarikat Buku Jaya dengan PIBG 265. Jika PIBG menderma 900, berapakah yang diderma oleh pengusaha kantin sekolah dan syarikat Buku Jaya? Macam ni. Pengusaha kantin, lepas tu syarikat Buku Jaya. Saya just guna je apa-apa huruf korang nak guna. Nak tulis nama penuh panjang kan, PIBG, alamat PIBG PB lah. 265. Lepas tu dia cakap PIBG derma 900. PIBG derma 900. Berapa yang lain? Kita tahu benda ni bila kita buat nisbah ni dia mesti sama. 5 pergi 900 ni macam mana? 5 darab berapa dapat 900? Ni just guna kalkulator je. 900 bahagi balik dengan 5, kita dapat 180. Jadi kita tahu 5 darab dengan 180 dapat 900. Cuba tengok. 5 darab 180, kita dapat 900. Bila yang ni pergi bawah darab 180, yang lain pun mesti darab 180. 2 darab 180 dapat 360. Lepas tu 6 darab dengan 180. 6 darab dengan 180 dapat 1080. Alamak, 1080. Dia kata berapa yang diderma oleh pengusaha kantin. Jadi, sekarang mula-mula pengusaha kantin P ni, pengusaha kantin, dia derma RM360.
Lepas tu syarikat buku jaya. Syarikat buku jaya dia derma RM1080. Cara kita nak buat, bila kita buat nisbah ni, dia mesti sama. Kalau yang belakang ni darab 180, yang lain pun semua darab 180. Kalau yang belakang ni darab 2, yang lain semua darab 2. Dia mesti sama. Okey. Contoh 13, seutas dawai dengan panjang 12 cm dibahagikan kepada 3 bahagian. Diberi bahawa PQ kepada QR 3 kepada 2. RS 2 cm. Tentukan PQ kepada QR kepada RS. Dia nak PQ kepada QR kepada RS. Kalau tengok dia bagi PQ kepada QR 3 kepada 2. RS ni 2 cm. Tak boleh nak masuk kat sini sebab ni tengah cakap pasal pembahagian dan RS ni adalah 2 cm. Jadi tengok apa kita boleh buat. RS 2 cm. Kalau RS 2 cm, baki dia adalah 12 tolak 2 cm. Ini adalah 10 cm. Jadi kalau tengok sini, kita tahu 10 cm mewakili PQ sampai PR. PQ tambah QR punya bahagian sama dengan 5. Di mana RS adalah 2 cm. Kita tak tahu berapa RS ni punya bahagian, kita bagi X. Jadi dalam nombor, bila kita buat nisbah macam ni, tengok dia mesti sama. 2 pergi 10 kita darab 5, betul? 2 darab 5 dapat 10. Jadi X darab 5 dapat 5. X darab 5 dapat 5. 5X sama dengan 5. X sama dengan 1. Jadi kita tahu RS ini adalah 1. Dia punya pembahagian PQ kepada QR kepada RS adalah 632. Soalan ni ada few cara kita boleh buat untuk dapatkan jawapan. Tak kisah guna mana-mana, still dapat jawapan sama. Kalau tengok sini, dia buat lain sikit. PR sama dengan 10 cm, dah betul. Nisbah dia 5. Tapi daripada 5 bahagian, dia jadikan 1 bahagian. Baru dia kira ikut jarak. Baru dia buat nisbah. Pun boleh, tak ada masalah. Sama juga. Sebab macam ni kan, dia kata, okey, dia tahu yang ni 5 bahagian sama dengan 10 cm. 1 bahagian sama dengan 2 cm. RS ni sama dengan 2 cm lah, 1 bahagian. QR sama dengan 2 bahagian darab 2 cm sama dengan 4. Lepas tu PQ sama dengan 3 bahagian darab dengan 2 sama dengan 6. So, sama je. Ni ditunjukkan balik dalam cm. Kalau dalam cm, PQ kepada QR kepada RS adalah 642. Jadi, benda ni kita boleh kecilkan. Semua boleh bahagi sifar 2. Bahagi 2 dapat 3, 2, 1. Sama je. Okey. Contoh 14, Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantung dia berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jantung jika melakukan selama 12 minit. Okey, 420 kali untuk berapa minit ni? Untuk 4 minit. Lepas tu dia kata berapa kali dalam masa 12 minit. Tak tahu berapa kali, X kali dalam masa 12 minit. Okey. Macam mana 4 pergi 12 ataupun 12 pergi 4? Kita boleh je nak terbalik. Okey, tunjuk. 4 pergi 12 kita darab 3. Maksudnya 420 darab 3 dapat X. 420 darab 3 sama dengan X. X sama dengan 420 darab 3 apa? 420 darab dengan 3 dapat 1260. 1260. Okey. Ataupun kalau terbalik, 4 minit sama dengan X per 12 minit. Okey, 12 pergi 4 kita bahagi 3. Kita tahu X bahagi 3 dapat 420. X bahagi 3 dapat 420. X sama dengan 420 darab 3 dapat 1260.
Nak buat kaedah darab silang pun boleh. Still dapat jawapan sama. Okey, 420 bahagi 4 sama dengan X per 12. Boleh darab silang. Okey, ni pun kita boleh kecilkan sebenarnya. Darab silang 4 darab X. 4X sama dengan 420 darab 12. X sama dengan 420 darab 12 bahagi 4. Just guna kalkulator je lah. 420 darab dengan 12 bahagi dengan 4 dapat 1260. Still sama. Nak guna mana-mana cara pun boleh. Still akan dapat jawapan yang sama. Contoh 15. Seorang pekebun sayur menggunakan kaedah tangkap tanda lepas dan tangkap semula untuk menganggarkan populasi siput di dalam kebun sayur. Dia tangkap 24 ekor siput dan menandakan cengkerang setiap siput. Pekebun sayur kemudian melepaskan siput ke dalam kebun sayurnya semula. Selepas 2 minggu, dia menangkap secara rawak 30 ekor siput dan mendapati 5 ekor mempunyai cengkerang yang bertanda. Dia menggunakan kadaran berikut untuk menganggarkan populasi siput. Okey, bilangan siput yang bertanda. Okey, ni anggarkan populasi siput di dalam kebun sayur. Bilangan siput yang bertanda bila ditangkap balik yang ditanda adalah 5 ekor. Bilangan siput yang ditangkap semula ditangkap 30 ekor. 5 daripada 30 ekor yang ditangkap tu adalah yang ada tanda. Sama dengan bilangan siput yang ditangkap dan ditanda pada awalnya ditangkap 20 ekor. Populasi siput ni kita tak tahu. Jadi sekarang ni tengok 5 dengan 24 ni. 5 tak ada darab 5 dapat 25, betul? Senang kita buat darab silang je lah. Okay. 5 darab X sama dengan 30 darab dengan 24. X sama dengan 30 darab 24 bahagi dengan 5. Kita dapat 30 darab dengan 24 bahagi dengan 5 dapat 144. Jadi populasi siput di dalam kebun sayur adalah 144 ekor. Okey, tengok ni. Ni buat darab silang. Kalau tak nak buat darab silang, mana? Macam mana 5 pergi 24? Pun boleh. 24 bahagi 5 dapat berapa? Okey, 24 bahagi dengan 5 dapat 24 per 5. 5 darab dengan 24 per 5 dapat 24. 30 darab dengan 24 per 5 patut dapat X. Dia macam tu. So, 30 darab dengan 24 per 5 sama dengan X. Potong-potong 6. X sama dengan 6 darab dengan 24. Kita dapat 144 ekor. So, sama je guna mana-mana pun.